Selat Tebrau Timur, kira-kira 3 kilometer dari kampung Pasir Gudang Baru, Masai. Di sini, ribuan tong biru yang meliputi kawasan hampir 3 kilometer persegi terhampar sekaligus menyajikan pemandangan unik bagi mereka yang pertama kali berkunjung ke lokasi itu. Ini bukan tong kosong tetapi padanya terikat tali yang direndam untuk dijadikan tempat kupang membesar dan membiak. Dan industri ini sangat bergantung kepada kualiti air. Jika pencemaran berlaku, maka pasti musibah akan melanda. Ikuti laporan khas wartawan Astro Awani, Firdaus Azil. Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Johor Selatan, Azli Muhammad Aziz berkata, sebagai kawasan ternakan kupang terbesar di Malaysia, hasil kutipan yang dijana mampu mencapai antara 10 hingga 15 juta ringgit setahun. Namun, sedikit saja pencemaran, pasti ada yang terpaksa menanggung rugi. Walaupun di peringkat awal, ianya ternakan berskala kecil, tetapi bila dah dapat hasil tu mereka menambah. Dan hari ini ramai, hampir 70 orang secara langsungnya masyarakat orang asli di Kuala Masai dan Teluk Jawa terlibat dalam projek ternakan kupang. Di samping itu kita ada 7 jabatan kerajaan yang melabur untuk buat projek ternakan kupang dan hasilnya dipulangkan kepada masyarakat nelayan yang berpendapatan yang agak kurang. Sebab semua agensi-agensi yang melabur ni dia nak membantu masyarakat nelayan supaya ekonomi mereka tu agak lebih baiklah. Jadi keluasan kawasan hari ini lebih kurang 3 km persegi lah. Dan pulangan pendapatan hampir ke 10 ke 15 juta. Cuma ialah dalam tempoh setahun lah, tahun kalender. Cuma kadang-kadang pengusaha ternakan kupang ni ada juga gangguan-gangguan dia. So saya kata kalau berlaku pencemaran sungai, secara tak langsung dia ada efek juga pada peternakan kupang. Pencemaran berkala, antaranya air sungai yang menjadi kehitaman dipercayai akibat sisa kumbahan sehinggalah tumpukan putih dipercayai sisa toksik. Apa nasib masyarakat di kampung Pasir Gudang Baru ini? Berkenaan dengan air hitam. Air hitam ini saya dipahamkan ianya berlaku dan terjadi disebabkan dengan kumbahan yang berdekatan. Yang mana ada kalanya ianya tidak diproses dengan betul dan dibuang pada ketika hari hujan terutamanya. Dan ini akan memberikan satu imej yang tak baik juga kepada pihak kita dan juga secara tak langsung dia memberi rezeki yang terputus juga kepada pihak nelayan, yang mana pihak nelayan sendiri semestinya kena pergi lebih jauh daripada sungai ini untuk mendapatkan rezeki yang mereka inginkan demi untuk anak-anak mereka lah. Jadi berkenaan dengan permasalahan pengilang-pengilang, saya rasa pun juga berlaku. Dan ada juga daripada mereka-mereka yang tak bertanggungjawab membuang segala sisa-sisa di sungai yang berhampiran, menyebabkan ianya mengalir ke dalam sungai kampung Pasir Gudang Baru ini dan ianya mendapat liputan daripada kebanyakan agensi, terutamanya Jabatan Alam Sekitar, dan hingga kini kita tidak dapat apa-apa maklumat berkenaan dengan apa yang berlaku. Astro Awani turun sendiri melihat potensi ekonomi yang dijana ternakan kupang ini. Pulangan ekonominya cukup lumayan. Kosnya rendah. Lokasinya cukup strategik, malah menaikkan taraf sosioekonomi penduduk dan masyarakat orang asli seletar laut. Kita dulu Pasir Gudang ditadbir oleh pihak berkuasa tempatan di bawah Johor Corporation. Lepas tu bertukar pula pergi ke Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Dan yang terbaru ni Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Mana benda tu dinaik taraf berperingkat-peringkat lah. Tetapi keadaan masalah pencemaran di sungai ni rasanya macam tak ada penyudahnya. Macam penduduk nelayan dan penduduk kampung dah masa kecewa lah. Kita bekerjasama, kita bagi laporan. Setiap kali berlaku kita bagi laporan pada pihak alam sekitar, pada pihak Majlis Perbandaran. Jadi kita mengharapkan laporan yang kita buat tu, kita mengharapkan supaya ada jalan penyelesaian.
Dan dalam lawatan Astro Awani ke pusat ternakan itu, kami cukup tua kerana turut disertai Ahli Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Datuk Amin Ahmad. Lantas kami mendapatkan pandangan dan komitmen beliau terhadap isu yang sekian lama membelenggu masyarakat nelayan dan orang asli di sini. Kita ada saluran kita ni daripada setiap kali mesyuarat kita akan apabila kita dapat aduan daripada pihak Persatuan Nelayan ni, kita akan bawa ke mesyuarat pengurusan Majlis Bandaraya Pasir Gudang, yang mana dalam mesyuarat itu juga ada pihak-pihak yang berwajib seperti daripada alam sekitar, dan mereka lah kita akan tujukan supaya dia pantau keadaan ini bagaimana punca dan bermasalah ni boleh berlaku di sini. Dan alhamdulillah perkara seperti yang berlaku di Kampung Pasir Gudang Baru ni, nelayan ni maknanya dah berulang-ulang kali, dan alhamdulillah kita dapat cari kesan puncanya daripada mana sampai kepada hari inilah. Dan kadang-kadang ada kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab, yang melepaskan sisa-sisa tu yang tidak mengikut dia punya yang diluluskan lah. Jadi kita memang ambil berat lah. Pasal apa? Kita tahu keluhan kat sini terlalu ramai pekerja-pekerja yang melibatkan pengusahaan kupang ni. Selain tanggungjawab pihak berkuasa tempatan, mana-mana ahli politik yang bakal bertanding di kawasan Pasir Gudang ini juga sedar tentang permasalahan ini dan memastikan isu pencemaran ini tidak lagi berulang. Laporan Firdaus Azil, Astro Awani.